من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih Abisa. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ni diberkati dan difahami serta dapat diamal, dipraktikkan. Okey, disebabkan kita tak pernah bincang lagi kertas amali. Alright, jadi apa yang kita akan bincang malam ini adalah jenis guided, berpandu. Jenis guided dulu sebab soalan trial nanti jenis guided. Kalau bagi unguided nanti terkejut pula orang nanti. Cuma selepas trial nanti kita akan tengok juga beberapa jenis yang unguided lah. Alright, jadi boleh semua dengar suara clear, ada bunyi yang tak dikehendaki ke, contoh noise ataupun echoes ke ada? Kalau tak ada, raise hand sikit yang mana ada ni, menandakan clear. Okey, sorak sikit. Wah. Okey, macam tengok bola. JTT menang ke kalah tu? Siapa tengah tengok bola tu? Oh, Abisa lambat. Abisa. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, cikgu ada satu bahan ni pun tak sokong Johor Hakimi. Okey. Right. Kita mulalah. Yang co-host cikgu Lantik tu tolong approve bagi yang masuk kemudian. Alright, kat mana kita nak mula? Share screen, dah share. Kenapa tak muncul? Okey. So ini kertas yang cikgu. Okey, jap. Download. Okey, kertas yang cikgu bagi tu adalah contoh latihan amali. Okey, dan kita dah buat untuk DLP dah buat dan cikgu pasti yang non-DLP pun sudah buat bersama dengan cikgu Norbaya. Okey, tengah loading jap. Iaitu termochemistry, termokimia. Okey. So kat sini alright. Jadi inilah dia bentuk soalan contoh. Markah diperuntukkan 45 minit. Okey, 45 minit. Okey, kemudian mula-mula bila dah dapat tu, awak akan semak dulu. Ini tak dikira. Ini tak dikira sebagai tempoh menjawab. Okey. 45 minit, 15 minit adalah untuk 15 minit adalah untuk cek bahan dan radas. Okey. Ini contohnya. So ini kita dah buat untuk DLP buat. Yang non-DLP pun dah buat kan? Thermochemistry eksperimen. Kalau dah raise hand, nak tengok feedback. Okey. Diorang dah buat dah. Dah buat, okey. So sepatutnya tak ada masalah. Cuma yang DLP itu buat tapi tidak buat discussion lah. Cuma itulah cara dia. Cara untuk eksperimen thermochemistry. So adakah dia masuk trial nanti? Allahualam. Bersedialah. Okey, so bila check 15 minit. Okey, so dia ada tujuan kat situ. Aim of the experiment, tujuan eksperimen. So kat sini menjalankan 2 eksperimen mengkaji haba penetralan antara natrium hydroksida dengan 2 jenis asid yang berbeza. Alright. You have to carry out 2 experiment to study the heat of neutralization between sodium hydroxide solution and 2 different types of acids. Kita highlight kat situ untuk kita bincang selepas ini. So inilah dikatakan guided experiment sebab diberi prosedur. Okay, experiment 1. So just proceed. So yang buat yang takut sangat tu untuk trial ni jangan takut sebab guided.
Okay, guided. Jangan risau. Yang nak dirisaukan macam mana awak nak menjawab soalan-soalan ini. Okay, soalan-soalan ini. Sebab ini bukannya, uh, kertas ini bukannya uji how you handling the process. Tidak menguji bagaimana awak menjalankan eksperimen. Contoh, kalau bacaan tak ikut teknik yang betul kan, duduk tu hilang markah, tak ada. Itu tak dinilai. Cuma bila awak minta bantuan untuk SPM lah, bila panggil kan untuk bantuan sama ada tak faham ataupun cara handling, pengawas akan catat. Okay, pengawas akan catat di ruangan catatan untuk pengawas lah. Pengawas tu cikgu yang sekolah lain. So dia akan catat bentuk bantuan yang diberi. Contoh Hakimi minta cikgu tuangkan asid. So pengawas pun akan tulis catatan contoh. Atau mungkin um, Abisa tak faham soalan, so cikgu explain. Itu lagi berat. So itu membawa kepada deduction of marks, pemotongan markah. Okey. So seboleh-bolehnya tak payahlah tanya kalau awak boleh mampu buat sendirilah. Okey, so kita tengok soalan ni. Okey, ada eksperimen 1, dia ada bagi prosedur. Okay, just follow the procedure. Okay, then dia minta awak record initial suhu awal and highest temperature. Okay, so ini ada measurement, teknik pengukuran. Kita akan bincang macam mana nak menulis. Okay, untuk DLP, adakah ada catatan pasal yang kita buat hari tu, heat of neutralization? Ada buat kan itu kan? Kita buat neutralization antara acid apa hari tu? Ada siapa ingat? Ain ingat? Sodium dengan magnesium. Oh, bukan, yang tu displacement. Bukan, itu displacement, penyesaran. Yang neutralization. Tak ingat Tak ingat tak apa. Ingat. Okay. Jen, ada eksperimen tu. So, just follow the procedure, insyaAllah dapat. Okay. Cuma how to answer the question. Kita tengok ada berapa markah kat sini. Semuanya 15 markah. Alright. So, kita tengok sikit antara yang akan disoal. Okay. So, fokus. Tak faham, tanya. So, yang untuk non-DLP, slide ini dalam bahasa Inggeris, tapi cikgu akan explain campur-campur lah. So, guideline for answering paper 3. Okay, dia punya main question adalah berkenaan dengan scientific method. Iaitu kaedah saintifik. Apa benda kaedah saintifik tu? Kita ada observation, pemerhatian, pengelasan, classifying, inferring, measuring, predicting, ramalan, communicating. Ini biasa graph. Interpreting data, defining operationally, definisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, controlling variables, hypothesizing lah, maksudnya membuat hipotesis. Alright, so itu antara yang akan ditanya. Mungkin tak semua keluar. Okay, macam tahun lepas pun definisi secara operasi tak keluar tahun lepas. Okay, so yang pertama, measuring. So bila buat eksperimen mesti ada measuring. Agak memang mustahil kalau tiada measuring, pengukuran. So bahayanya kat sini, perlunya ada correct decimal point, iaitu titik perpuluhan. Okay, then all values written must uniform, correct unit, mesti unit yang betul. Okay, ini antara main syarat utama lah. Okay, untuk mendapat markah bagi scientific method number 1, measuring. Okay, kita tengok contoh untuk burette. Kalau burette dalam eksperimen apa? Ada melibatkan bacaan burette reading. Neutralization. Neutralization, okay, good.
Apa lagi? Hari tu ada buat yang tak sempat ambil baca. Oh bukan, itu sains. Rate of reaction. Okay. Rate of reaction ada juga burette. So 2 decimal places. Contoh. Okay. Kalau awak membaca dia punya isi padu adalah 22 cm cube. cm padu. So kalau jawab macam ni salah. Sepatutnya macam mana? 2 decimal places. 32.00. Yes, 22,000. Yeah. Baru betul. 2 decimal places. Okay, untuk a ruler, pembaris. Okay, 1 decimal place. So kalau awak baca 1, 1.0 lah. Alright. Alright. Seterusnya. Stopwatch, jam randik, measuring cylinder, cylinder penyukat, pipette, thermometer, voltmeter, 1 decimal places. Selalunya pelajar ni dia dah terbiasa buat recording data macam biasa. Contoh baca suhu untuk thermochemistry. Kita tengok 28. So awak jawab 28 degree Celsius. So ini salah. Sepatutnya 28.0 degree Celsius. Okay, ingat tu Okay. So ingat burette, hanya burette 2 decimal places. Yang lain satu saja, 1 titik perpuluhan. Okay, kita tengok soalan tadi. Okay, kita ambil data daripada yang standard lah Okay, untuk yang ni dia minta catat. Biasa suhu awal berapa hari tu? Ada yang ingat tak? Suhu awal campuran. 28. 28 kan? Oh, dia tak minta suhu awal larutan Dia terus minta suhu campuran. Okay, silap tu. Bukan suhu awal campuran. Okay. Sekejap Kita tengok prosedur sekejap. Tengok prosedur. Okay, 25 sodium hydroxide. Okay, so nampak tu. Kita ada alkali dan juga asid kan. So ingat hari tu kita measure dulu, sukat dulu suhu asid dan suhu sodium hydroxide. Okay, kemudian suhu awal campuran. Okay, contohlah kat sini bila kita ukur untuk sodium hydroxide 28. Alright. Kemudian asid pula asid 28.5. Okay, dia sebenarnya bukan suhu awal campuran ni. Itu adalah suhu awal solution solution. Before mix together iaitu sebelum kita gabungkan ataupun kita tindak balaskan antara natrium hidroksida dan asid, kita record dulu suhu awal dia kan. Yang dah buat ni mesti ingat. So sekarang suhu awal solution dia terus nak yang average. So macam mana dapat average? Kalau 28 dengan 28.5, awak tak perlu tunjuk jalan kerja pun. Terus tekan calculator. 28 plus 28.5 divide by 2 berapa? Ada calculator tak? 27. Ada yang sedang mengira? 28.25. Okay, 28.25 Okay, jadi kalau awak tulis 28.25 degree Celsius, betul atau tidak? No. Okay, sebab apa? Sepatutnya dia 1 decimal places je. Okay, so untuk apa tadi?
thermometer 1 decimal places kat sini. So kita kena jawab, kita perlu simplify. Simplify ke apa? Bundarkan. 28.3 degree Celsius. Alright. So ini contoh kalau initial temperature tak sama lah. Okay, seterusnya highest temperature. Let's say kita ada record ini. Alright, so ini data kita buat lah. So dalam eksperimen nanti awak guna data awak lah. Highest temperature, ingat, bukannya awak record tiba-tiba malas dah nak ambil. Bila masuk highest temperature tu macam mana? Bila kita record, lepas tu dia mula turun. Awak mesti ingat apa yang last tadi. The highest tadi berapa. So 34.5 ini contoh. Alright, so sini dah dapat berapa markah ni? Okay, mana markahnya? Oh, okay. Mana markah? Okay. Oh, dia suruh buat table. Okay. Alright, suruh buat table. Okay, jadi dia suruh buat table. Okay, yang kedua pun sama. Katakanlah yang ni angkanya 28 lah. Dua-dua 28. So, ini juga sama. Su tertinggi. Kita ambil data daripada jawapan dia. Alright. So, yang pertama dia suruh construct a table that can be used to record the data from both sets of experiment. Kena buat jadual yang menunjukkan data bagi kedua-dua eksperimen. So, apa yang perlu ada? Cikgu terus paparkan jawapannya. Okey, ini jawapannya. Dan syaratnya. Okey. Yang pertama, label heading with the correct unit. So, kalau sini thermometer, iaitu temperature, mestilah degree Celsius in bracket. Okay, dekat headingnya. Dekat heading. So, tadi ada eksperimen 1, eksperimen 2. Okay. Awak boleh buat juga yang tajuknya di sini. Tak ada masalah. Eksperimen N. Eksperimen. Lepas tu ada 1, 2. Okay. Terpulang. Initial temperature. Lepas tu final ataupun highest temperature. Okay. Tak ada masalah. Yang penting ada apa? Label heading with the correct unit. Transfer all data correctly. Jadi tadi contohlah. Data kita tadi sebenarnya 28.3. Awak pergi buat kat sini 28. Jadi salah lah jawapan kat sini. Okey, jadi kita betulkan balik kat sini supaya kita gunakan data yang dalam jawapan. So kat sini dia gunakan 28, dia dapat 28 lah. Memang sebenarnya dalam eksperimen selalunya dapat 28 lah. So solution tu. Okay, so record. Okay, nampak number 3. State the temperature with 1 decimal place. Baru layak dapat 3 markah. Okay, ada soalan untuk ini? Tak ada. Tak ada, cikgu proceed. Okay, proceed kepada controlling variables. Mengawal pemboleh ubah. So, ada 3 types of variable. Iaitu manipulated. So, cikgu akan gunakan ringkasan. So, in English, dia akan jadi MV. In bahasa Melayu, dia akan jadi PM. Pemboleh ubah manipulasi. Responding RV. Bahasa Melayunya, pemboleh ubah bergerak balas. PB. Constant CV. So, sini dimalarkan, terpaksalah buat PD. Alright, so maybe cikgu yang bahasa Melayu akan guna yang PM, PB, PD. So, dalam English, kita ringkaskan MV, RV, CV. Cuma, dalam exam, jangan guna ringkasan. Alright. Okay, so ini untuk meringkaskan percakapan ataupun penulisan, kita guna MV, RV, CV ataupun PM, PB, PD.
Okay, tips ataupun clue untuk manipulated variable. Materials that we use and change in the experiment. Atau in the experiment before. Maksudnya kita set tu before result. Sebab result pun dia difference. Okay. Jadi, manipulated ni mesti substances, bahan. Jangan gunakan radas apa? Jangan gunakan radas. Okay, dia mesti substances and materials. Then responding variable measurement, biasanya pengukuran yang melibatkan alat-alat mengukur lah. Okay. So responding ni adalah ringkasannya atau lebih mudah kita boleh faham. Kita nak tengok resultnya. Okay, resultnya. Okay, so kita gunakan apa dalam eksperimen itu? So tadi kita gunakan thermometer kan? Okay, so constant list down all the fixed variables. So sebenarnya tak adalah awak kena senaraikan semua. So at least satulah one fixed variables, iaitu mesti fix. Kalau tak fix, eksperimen tu not unfair lah, tidak adil. Okay, kita tengok contoh tadi. So fahamkan betul-betul, tak faham tanya. Okay, tengok betul-betul tadi. Okay, ingat yang manipulated different before apa tu carry on experiment. Okay, ada tips kat sini ataupun dekat list. Okay, ingat material bukannya apparatus, radas. Okay, cuba awak tengok apakah yang different kat situ, berbeza. Apa yang berbeza? Satu, dua tak boleh lah sebab itu adalah apparatus. Ini apparatus. Ini apparatus. Ini material. Ini material. Ini material. Jenis acid. Yes? Jenis acid. Acid. Type of acid. Okay. Ideanya different. Acid hydrochloric, ethanoic acid. Okay. So itu dia punya clue. Jadi antara kesilapan yang selalu awak buat, meter-meter jangan buat lah. Okay, kita ada kat sini. A manipulated variable. Awak pergi tulis hanyalah acid. Betul atau salah? Salah. Oh. Tersilatkan pula. Salah kenapa? Sebab dia kena tulis yang penuh, dia kena tulis jenis acid, bukan acid saja. Tepuk. Hakimi ke? Hakimi? Ya. Ya, tahniah. Tengok. Okey, itu kita panggil parameter. Okey, kenapa perlu ada something di depan ni? So sini adalah type of acids lah. Jenis acid. Kenapa perlu ada parameter di hadapan? Kalau kita buat acid saja, dia terlalu general, betul tak? So maybe ada the amount of acid, jumlah ataupun isi padu, volume of acid. So tergantung di situ, hanging kat situ, general. Boleh jadi type sudah isi padu, volume, boleh jadi molarity of acid. Jadi dia tergantung. So sebab itu kita perlukan parameter. Kalau bahasa Inggerisnya type of, jenis, adalah yang bahasa Melayu. Okey, selesai untuk yang manipulated. Ideanya adalah different before experiment. Boleh tengok pada list of materials and apparatus. Apparatus tak termasuk untuk variable, pemulubah.
Okey, kita cari pula untuk responding. Responding outcomes dia. Apa tujuan eksperimen ni nak kaji apa? Okey, kita tengok. You have to carry ada nak jawab? Tadi bunyi mic. Heat dia lah kan cikgu? Yes? Heat dia lah kan? Ah? Heat. The heat. Okey. The heat of bagi habis. Apa ni? Heat of neutralization. Heat of neutralization Arisha. Okey, betul. Ini ada dia punya clue-nya ada di ayat ni. Heat of neutralization iaitu haba peneutralan. Okey. Cikgu, Yes. kalau saya tulis change in temperature boleh ke? Okey, jap cikgu komen je lagi. Kita tulis tu. Heat of neutralization. Neutralization ataupun haba peneutralan. Okey. Kita tengok skema. Ya sepatutnya terima iaitu apa yang pengukuran tadi kan. Kalau kita tengok tadi kalau kita tengok tadi slide tadi responding measurement pengukuran. Jadi kita boleh gunakan bacaan termometer. Awak jawab apa tadi? Ain? Change in temperature. Change in temperature reading. Change in temperature reading. Okey, jom kita tengok skemanya. Okey. Kat situ dia terima heat of neutralization sahaja. Sekejap ya. Change in. Alright. Change in thermometer reading lah. Maksudnya theta. Maksud awak theta lah. Okay, nampak. Theta adakah dia dia menggambarkan heat of neutralization atau dia one of item to calculate heat of neutralization? Dalam kes ini. Item? Maksudnya dia sebahagian dari pengiraan kan, theta tu. Jadi bagi cikgu, sebab cikgu tak pernah dengan kimia, bagi cikgu tak diterima. Untuk kes thermochemistry. And maybe untuk kes lain, untuk measurement boleh. Kita tengoklah contoh-contoh kes lain Jadi buat masa ni kita nampak theta dia bukanlah yang kita nak kaji theta. Kita nak kaji heat of neutralization. Ada dekat aim of experiment tadi kan. Untuk mengkaji between bla 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 tadi. Okay, so setakat ni kita ambil dulu sebagai salah. Kalau cikgu jumpa info lain yang mengatakan diterima, cikgu akan info kemudian lah. Nak tanya kawan-kawan dulu Okay, so yang constant. Yang constant idea dia mesti fix. Ataupun kalau kita ingat material. So yang fix apa kat sini? Okay, eksperimen 1 kita gunakan sodium hydroxide kan. Okay, eksperimen 2 also sodium hydroxide. Maka yang fix adalah sodium hydroxide. Okay, tapi yang paling tepat kita tulis type of alkali. Jenis alkali. Tapi kalau bagi nama, contoh jenis asid tadi, awak bagi nama iaitu asid hidroklorik. Satu lagi apa tadi? Asid sulfurik Allah. Satu lagi apa tadi? Ethanol asid. Asid ethanol. Mana tadi? Okey. Saya buat formula nanti dalam exam kena tulis lah. Katakanlah awak buat macam ni. Hydrochloric acid and ethanol acid juga diterima sebagai manipulated variable, iaitu mengubah manipulasi. Sebab awak namakan dua bahan yang berbeza. Kalau ada tiga lah kena namakan. Ringkasannya jenis asid, type of acid, ataupun kita copy paste apa yang digunakan sebagai manipulated variable. Contoh jenis alkali. Tadi kan type of alkali kita boleh gunakan contohlah ayat bahasa Melayu kan. NaOH digunakan.
Dia sebenarnya tak berapa cantik, tapi kadang-kadang awak hilang idea kan. Jadi maybe diterima, tapi tak cantik kalau gunakan NaOH digunakan. Ataupun apa bagi nak tunjuk yang kita gunakan NaOH je. Sebenarnya jenis alkali lah kan. Kalau awak jawab NaOH, tak payahlah yang ni, tak payahlah. Yes. Kalau for constant tu kita jawab the volume of solution kan lah? Alright, okay, kita tengok. Okay. So, jawapannya volume of acids. Okay? Volume of acids. So, betul. Tapi kalau buat solution tadi, dia termasuk sodium hydroxide. Sodium hydroxide, okay, betul. Sebab kita gunakan 100. So, boleh volume of solution. Iaitu untuk acid, untuk eksperimen 1, 50. Eksperimen 2, 50. Untuk alkali, eksperimen 1, 100. Eksperimen 2, 100. So, kita terima volume of solution. Okay, ada soalan lagi? Sebelum kita pergi ke hipotesis. Tak ada Okay, maybe malam ni lambat sikit lah habis. Tak apa Okay, membuat hipotesis. So, apa yang penting dalam membuat hipotesis, kita nyatakan hubungan antara MV ataupun PM tadi and juga RV, responding variable, pengubah bergerak balas dengan direction ataupun spesifik. Apa maksud direction tu? Direction ni maksudnya sama ada naik, turun, ada arah dia. Semakin tinggi, increase, decrease, itu direction. Dia tak boleh awak guna macam ini. Ayat kita punya PB, MV tadi, manipulator adalah jenis acid kan? Awak pergi buat jenis acid. So, ini betul. Ini adalah PM ataupun MV, manipulated variable. Then, mempengaruhi. Allah. Mempengaruhi haba peneutralan. So, in English, type of acid affect heat of neutralization. Ada tak dia punya direction, arah dia? Tak ada. Tak ada kan? So, contohlah, Abisa mempengaruhi Hakimi. Ada direction tak? Arah baik ke arah tak baik? Tapi kalau kita buat, Hakimi telah mempengaruhi Abisa untuk ke musola untuk solat duha. Alhamdulillah. So, itu ada arah kan? Positif. Okay. Hakimi, kita bagi contoh Hakimi. Tapi kalau arah negatif macam mana? Abisa telah mengajak Hakimi untuk ponteng kelas kimia. Ada arah dia juga, arah negatif. Okay? So, mesti ada direction. Ayat jenis mempengaruhi ni tidak terima as hipotesis. Tidak diterima sebagai hipotesis. Okay, so ingat ada 3 benda. MV ataupun PM, RV ataupun PB dan juga direction spesifik. Okay, so ni tips dia. Manipulated variable must be written in front of the statement, di hadapan. Okay. Iaitu PM dulu ataupun MV dulu, baru RV di belakang. Okay. So, nampak ada direction. Alright. Okay, kita tengok. So, tadi ayat mempengaruhi kan? Ayat mempengaruhi tidak diterima. Okay, kita tengok soalan dia. Mana tadi? Alright. Siapa boleh bagi hipotesis untuk ini? Kita ada, untuk DLP kita tak sempat bincang lagi how the type of acid affecting the heat of neutralization. Okay.
Ada DLP, wakil non-DLP. Nak bagi hipotesis. MV, RV, PM, PB spesifik. PM kita apa tadi? Okey, silakan. Kalau the more concentrated the acid is, the more heat of neutralization released. Boleh ke? The more concentrated acid is, the more the heat of neutralization, iaitu dalam bahasa Melajunya, semakin pekat asid, semakin tinggi haba peneutralan. Okey, kita tengok balik kita punya apa tadi? Hipotesis ataupun PM. Kita buat apa sebagai PM? Kita tulis apa sebagai PM tadi? MV, type of acid. Tadi siapa? Ain ke? Okey, Ain. The more concentrated, adakah ini adalah type of acid? Bukan. Ini apa? Concentration. Concentration. Jadi apa ni topik acid lah. Acid ada dua jenis kan? Yang pertama, Weak and strong acid. yes, weak and strong acid. Jadi awak guna ni adalah concentrated concentration. Jadi The stronger the acid is, the the strong. stronger the acid is, Okay. the more the heat of neutralization released. The stronger. The stronger acid is, the more the heat of. Okay, so betul lah yang tu. Iaitu semakin kuat jenis asid itu, semakin tinggi haba peneutralan. Atau boleh guna jika maka. Jika asid itu adalah asid kuat, maka haba yang dibebaskan ataupun haba peneutralannya adalah lebih tinggi. Jom kita tengok skemanya. Biasa skema ada 2-3 option. Adakah dia bagi satu je? Alright. So kat sini, macam mana nak hilangkan benda ni? Ini. Makin banyak. Okay, kita naikkan. Alright, the reaction between a strong acid and strong alkali produce a higher heat of neutralization than a weak acid. Okay, so jawapan dia ni lebih detail. Kita compare dengan apa yang Ain bagi tadi kan. The stronger acid is, the higher heat of neutralization. Okay, so dia punya meaning tu sama. Cuma yang skema ini adalah lebih detail. Dia seelok-eloknya macam ni lah. So dalam pemeriksaan kan, dia akan ada beberapa sampel answer lah. Then apa yang tak ada dalam sampel answer tu dia akan discuss. So bagi cikgu yang tak menanda paper ni, cikgu terima sebab syaratnya ada. Ain cakap tadi the stronger kan acid. So direction stronger lebih tinggi. Lebih kuat. Lepas tu the higher itu juga direction, higher heat of neutralization. Dua-dua ada direction. Jadi InsyaAllah diterima. Okay. Alright, ada lagi. Siapa ni? Sekejap. Arisha. Kenapa macam ada comparison between strong acid and weak acid? Memang kena ada comparison tu ke? Ada comparison lebih bagus. Okay, so cikgu lagi suggest kita orang untuk buat compare? Yes. Macam you cakap tadi, sampel jawapan akan ada beberapa dalam skema SPM nanti. So suggestion kat sini adalah yang terbaik. So bila ada two type of acid kan, dua jenis acid ataupun dua jenis bahan, ayat yang terbaik adalah comparison. Okay, itu yang terbaik. Tapi kalau kita bagi tahu macam tu pun, cuba fahamkan ayat yang Ain bagi tadi.
the stronger acid is. So itu sebenarnya adalah ayat comparison. Stronger. Kan? Itu comparison sebenarnya. Okay, so itu adalah betul. Tapi yang kalau awak sebut dua-dua nama bahan, itu adalah lebih baik. Okay, kita dah 9.50, kita ada lagi ni di observation. Observation benda yang nampak. Observation adalah benda yang nampak dengan kita punya sense. Kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, tetapi kita tak gunakan lidah dalam eksperimen. Jangan duk buat pasal guna lidah nak rasa asid tu macam mana, jangan. So kita ada 5 sense kan. So biasanya melibatkan mata, telinga. Telinga, kalau apa contoh yang kita gunakan telinga dalam eksperimen? Okay, ada siapa tahu? Gas hidrogen, kan? Bila kita test dengan glowing, burning splinter, dia akan bunyi pop. So itu dengan guna telinga. So ini eksperimen ini adakah guna telinga, ada bunyi letupan ke tak ada? Ingat lagi apa yang cikgu ajar itu, yang DLP, yang non-DLP pun mesti cikgu Nurbayah bagi tahu. Masa buat tu, apa yang kita nampak observation? Yang pertama, cup tu rasa macam mana? Bukan rasa dengan lidah. Panas. Okay, warm kan? Ataupun buat hot tu pun boleh. Panas. Okay, the cup, dasar apa? Bottom dasar. Kita pegang di bawah kan? Tapi kalau cakap the cup, polystyrene cup, feel warm, boleh juga iaitu cawan polystyrene terasa panas. Okay, selain daripada tu, apa yang kita tengok adalah reading of temperature will increase, kan? So skema dia bagi kat sini hanyalah bacaan termometer. Termometer reading increase. Tetapi sebenarnya kita boleh nyatakan sebab ini temperature of mixture dia akan increase kan. Bila increase kita akan rasa warm, iaitu polystyrene cup, polystyrene cup feel warm, ataupun hot boleh juga. So itulah gunakan dari sentuhan. Okay, then kita tertinggal untuk slide. Untuk slide ni, okay, conclusion tadi, observation. Nampak? Describe what is actually seen, observe, smell from the ini diagram ni zaman kertas 3 dulu ni. Kertas 3 dulu tak ada eksperimen. Dia hanya teori. So sekarang from the experiment, describe what is actually seen, observe, smell. Cikgu ubahlah. Nanti awak confused. From the experiment. Okay, daripada eksperimen. Okay, boleh observation, apa yang kita lihat saja. Ada tambahan sini. Kalau yang melibatkan changes, perubahan, mesti before and after. Itu yang kerap cikgu cerita dalam kelas lah. Contoh untuk acid kan, moist litmus paper turns from blue to red. Okay, mesti before and after. Acidified potassium manganate 7 turns from purple to colorless. Bertukar daripada purple kepada colorless. Okay, yang ini tak adalah. Ini adalah tak ada observation, tak ada melibatkan oxidation number kan, tak nampak. Okay, common mistakes in describing observation. Contoh, kalau solution dia bagi jernih. Warna jernih. Jernih bukan warna. Dia adalah condition. So yang sepatutnya colorless. Okay. Lepas tu contoh no reaction seen. Tiada tindak balas. Sebenarnya no change. So sebenarnya ini observation mesti yang nampak. Kenapa kita tak reaction tu salah? Sebab reaction kita tak nampak. Yang kita nampak change. Hydrogen gas release. Kita tengok gas ke kita dah tahu dah. So tak boleh. Gas yang colorless, kita ada oksigen, kita ada carbon dioxide, kita ada hydrogen. Jadi kita mesti mention dia punya observation. Colorless gas given out. Okay, then kalau melibatkan elektron, iaitu electrochemistry. Okay, movement shown by ammeter.
bukan pergerakan emitter. Kalau emitter yang bergerak, lari korang. Daripada eksperimen tu, macam mana emitter boleh bergerak sendiri. So yang bergeraknya jarum, jadi kita tak panggil jarum bergerak. Kita panggil terpesong dalam bahasa Melayu. Jarum emitter terpesong, ataupun in English deflection of emitter needle. Okay, jangan guna pergerakan, pergerakan emitter. Okay, lagi purple color disappears or purple solution bleach. Okay, so sepatutnya decolorize ataupun the intensity of purple color will become decrease intensity. Okay, dan banyak lagi kat situ. Alright. So contoh ini, kalau dalam eksperimen awak buat yang electrochemistry, awak nampak apa ni? Before, after. Kita nampak the intensity, kepekatan warna biru itu semakin berkurang kan? So kita kepekatan warna biru semakin berkurangan, atau warna biru gelap bertukar menjadi biru cair, itu pun boleh. So nampak? Intensity of blue color decrease. Tanda senyum tu maksudnya terima lah. Dark blue to light blue. Yang penting before and after. 3 and 4. Boleh atau tidak? 3 and 4? Boleh? No, cannot. Tak boleh sebab no before and after. Okay? So tak boleh. Okay, inferring. Tadi tadi apa? Observation. Ini yang selalu awak tertukar. Hypothesis dengan inference. Inference tu adalah sebab. Why observation itu. Why observation itu berlaku. Pemerhatian itu berlaku. Okay, contoh. Tadi. Okay, contoh kita buat tadi. Okay, thermometer reading increase. Itu adalah observation. So soalan seterusnya dia tanya inference kan? Ni. Tadi kita cerita thermometer reading increase. Thermometer increase. Lepas tu cup, polystyrene cup feel warm. Ini observation. Why? Inference adalah why. Kenapa? So dia punya inference ni mesti secara kimia. Kenapa thermometer reading increase? Cup tu rasa panas. Okay. Anyone? Tengok balik thermochemistry ada berapa jenis tindak balas. Dalam thermochemistry, tindak balas utamanya, jenis-jenis. Type of reaction. Yang pertama, dah tidur ke semua? Yang 4 tu ke? Yang type of reaction. Displacement. Combustion, neutralization. Nice thing kan? Apa yang type of reaction? Endothermic and exothermic tu, itu type of reaction ke? Okay, lupa pula. Type of reaction yang sebut tadi kan ada 5 kan? Penetralan dan sebagainya. 4 cikgu 4. 4. So ini adalah yang utama tu. Kan thermochemistry kita belajar satu endo. Chemical reaction, right? Satu lagi exo. So yang rasa panas ataupun thermometer reading ini, yang mana satu? Exo atau endo? Exo. So awak kena jawab secara kimia. Tadi kita tengok observation, apa yang kita nampak. So kenapa thermometer reading increase? Kerana itu adalah exothermic reaction. Nampak dia punya jawapan. Exothermic reaction. Tak payah bagi definition Tak payah. Okay, Definition nanti sekejap lagi. Definisi secara operasi. Operational definition. Okay, boleh Jadi awak selalu tertukar especially yang melibatkan bubble gas. Apa yang selalu buat tau? Ini sebelah kiri ni observation Observation. Sini adalah inference. So kalau the needle of emitter deflects atau the emitter show reading, jangan guna reading sebab zero juga reading.
Okay, deflects itu adalah observation. So inference-nya electrolysis occur, can conduct electricity, good conductivity, the presence of free moving ion, iaitu kehadiran ion-ion bergerak bebas kan, pergerakan ion, berlakunya elektrolisis, boleh mengkonduksikan elektrik, itu penyebab kepada the needle of emitter deflect, pemesongan ataupun jarum emitter terpesong. Yang selalu berlaku ini, bubble gas ni. Selalu berlaku dekat observation, pelajar jawab oxygen gas release, hydrogen gas release. Ini adalah inference. Inference adalah benda yang secara kimianya, apa yang berlaku. Okay. So apa? Colorless bubbles. Bubble dalam bahasa Melayunya buih ke? Bubble gas. Betul lah bubble gas. Ada yang baru masuk. Inas. Okay, bubble gas colorless bubble gas. So bila colorless, maybe oxygen, hydrogen ataupun CO2. Okay, so kita tak tahu unless kita test dia, oxygen dengan kayu uji berbara, hydrogen dengan kayu uji menyala, carbon dioxide dengan lime water kan. Kita uji baru kita dapat tahu type of gas. Okay, lagi sama. Okay, no deflection, no reaction, cannot conduct electricity, no bubbles, maksudnya no gas produce. Okay, ini kita tak cerita lagi lah. Kita tengok ini yang paling mencabar tau. Defining operationally. Okay, so dia punya keywords, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apakah kesimpulannya. What you do, what did you do, what you observe correctly. Apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita rumuskan. Okay, contoh. Kita ada kat sini Okay. Yang mana paling senang Okay, contoh. Dia tanya kan, eksperimen tu kita buat apa? Kita test an acid. Ni ada acid. Contoh HCl. Kita test dengan blue. Okay, dengan blue litmus paper. Okay. So, apa yang berlaku? Blue litmus paper tadi yang tiba-tiba bekas pun jadi biru pula. Okay. Okay, so soalan tu tanya, what is the operational definition of an acid? So, jawapannya, an acid is when a blue litmus paper is dipped into a substance which is dissolved in water. Itu apa yang kita buat. Okay, apa yang dibuat. Do tadi kan. Then, what is observed? Blue litmus paper turns red. Iaitu biru, warna litmus biru itu bertukar menjadi merah. So, idea utamanya, apa yang kita buat, apa yang kita lihat, itu ada direction dia. Kan? Contoh, blue litmus paper tu kita nyatakan turns red. Okay. Kita tengok yang ni lah. Oops. Kita tengok soalannya. State the operational definition for the heat of neutralization. Okay. Apa yang kita buat? Do kat sini. Apa yang kita buat? Mix acid with alkali. Okay, acid, alkali. Observe. Heat Pemerhatian release. observation tadi. Neutralization. Observation tadi. Observation, ingat observation. Kat feel warm tu. Itu warm. Satu itu yang feel warm. Satu lagi dari segi
thermometer reading increase. Betul tak? Kita ambil yang tu dulu. Okay, iaitu what we observe. Okay, reading bacaan termometer. Bercampur-campur lah bahasa Melayu Inggeris. Increase Okay, so kita tengok bagaimana kita gabungkan. Yang penting awak rangka dulu kat sini. Tulis kat tepi ke do, acid and alkaline. Jadi hubungkan dia jadi satu ayat yang cantik lah untuk dibaca. Okay. So ini dia punya skemanya. Thermometer reading increase. Nampak tadi? When acid, dia tak kisah. Awak sebut yang mana dulu. Sama ada yang kita buat dulu ataupun yang kita observe dulu. So dalam skema ni dia dia tulis yang observe dulu kan. Awak boleh tulis when acid is added atau mixed with alkali, thermometer reading will increase to produce 1 mole of water. Jadi dia punya kedudukan what we do, what we observe, apa yang dibuat, apa yang dilihat tu tak kisah janji ayat itu adalah boleh difahami. Okay, nampak direction dia to produce 1 mole of water. Itu adalah conclusion tadi. Ini kita kena relate sikit dengan definisi secara teori. Teori kan? Apa yang teori? What is heat of neutralization? Heat change ataupun perubahan haba yang dibebaskan apabila 1 mole of water, 1 mol air dihasilkan daripada tindak balas asid dengan alkali. Jadi kita kena sedikit sentuh pasal teori. So sekarang beza definisi secara teori adalah apa yang ada dalam buku. Operational ialah daripada eksperimen. What we observe, itu yang bezakan dua jenis definisi. Ada operational, operasi secara eksperimen. Manakala untuk yang buku yang teori tu baca tengok buku teks. Okay? Itu adalah teori. Okey, boleh? Nanti kita cikgu bagi lagi lah contoh-contoh soalan untuk amali. At least kita tahu cara menjawab malam ini type of manipulated variable semua tu kan. Observation itu adalah soalan-soalan yang memang wajib keluar lah. Kecuali tahun lepas dia tak tanya pun untuk definisi secara operasi. Okey, G rasa tak ada masalah. Awak semua dah mahir dah mengira insyaAllah. Okey, H dia suruh buat apa H? Hubungan antara perubahan suhu dengan jenis asid yang bertindak balas dengan lautan. Okey, suhu dengan jenis asid. Maka awak kena sebut dua benda ni. Temperature change, perubahan suhu dengan type of acid. Mesti sebut dua tu dalam menulis hubungan. Okey. So itu adalah relation. Okey, nampak? Kita sebut type of reaction, type of acid, strong acid. Lepas tu kita sebut tadi apa diminta tadi? Temperature change, perubahan suhu. Produce a higher temperature. Lepas tu kita sebut juga weak acid, jenis acid, produce a lower temperature change. So mesti sebut apa yang ditanya, dua benda yang ditanya iaitu acid kuat menghasilkan perubahan suhu yang lebih tinggi, manakala acid lemah menghasilkan perubahan suhu yang lebih rendah. Okey, dan soalan terakhirnya dia suruh buat classifying. Okey, so classifying ni penting ada table, title, unit. Contoh kalau ada unit lah, sekarang tak ada melibatkan unit kan. So dia suruh buat penjelasan yang penting perlu tahulah yang mana asid kuat, asid lemah. Yang mana strong acid kat sini? Sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid. Yang mana strong acid? Last question untuk malam ni. Hydrochloric acid. Okay, lagi? Sulfuric acid. Sulfuric acid. Lagi? Nitric acid. Nitric bukan kuat ya? Nitric, cikgu tanya ni. Jawablah. Ya, Nitric. Okay. 3 je. So ini weak Confirm. Kita tengok. Ada bangkangan daripada kawan-kawan lain?
Tak setuju? Ada? Yang lain setuju? Okay. So, ya. Betul. So, bagaimana dapat markah, perlu label dengan betul dan dia punya bahan tu perlu berada di bawah label yang betul. Alright. Okay. Itulah dia yang kita dapat cover malam ni berdasarkan contoh eksperimen ini. Eksperimen yang masuk nanti, apa dia? Tunggu saja. Adakah dia adalah thermochemistry? Adakah dia electrolysis? Adakah dia salt? Adakah dia rate of reaction? Okay. Yang penting awak fahamkan tadi, kertas 3 ni berkenaan dengan bagaimana kita understand ini scientific method observation sampai hypothesizing. Allahu Akbar, menghipotesis, hypothesizing. Okay. Right. So yang mana kita belum bincang tadi, graf belum ada kan? Okay, graf tak ada. Ada lagi lah yang kita tak ni. Predicting pun tak ada. Meramalkan. Observation semua ada. So tak semestinya semua keluar. Okay. Tapi yang lain-lain tu insyaAllah mudah. Macam graf tak ada masalah biasanya. InsyaAllah. Okay. So ada apa-apa soalan? Any question? Kita berjaya menghabiskan dalam masa sejam. Alhamdulillah. Okay. Ada soalan? Kita ada. Alright. Tak ada. Mana mesej ni? Electrolysis. Yeah, redox. Okay. So ada tak ada soalan? C major. Tak Tak ada ada. soalan? Shape C major. Tak ada soalan? D major. Tak ada soalan? Cikgu, Yes. nak skema. Skema. Okay. Okay. Cikgu bagilah soalan dan jawapan lagi. Soalan dan jawapan lagi. Contoh lain lah. Wow. Contoh lain lah. Yes. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah. Wal 'asr subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Okey. Tahniah semua buat yang hadir. Sorak sikit. Okey. Siapa yang tak ada malam ni? Siapa yang tak ada? Luqman, cikgu tak nampak Luqman ni. Okey, Wafi ada senyap hari ni, Wafi. Wafi. Ada. Luqman ada. Cikgunya ada. Cikgu Siti Nurbayah ada nak komen apa-apa? Oh, tak ada. Okey. Kalau ada senyap-senyap yang masuk Kita dengar sama-sama. Okey je. Okey. Alhamdulillah. Cikgu Terima kasih Siti banyak, Nurbayah lagi cikgu. berpengalaman. Tak adalah. Lupa bagi tahu awal-awal tadi. Nasib baik Ain ingatkan. Cuma slide dalam bahasa Inggeris lah. Nak tambah apa-apa? Tak ada? Alhamdulillah. So far okey sekarang ni. Nampak. Nanti jika ada, nanti kita tambah dalam kelas lah kot. Alright. Okay, terima kasih. InsyaAllah. Nurbayah. Okey, lain-lain tak ada Kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk malam ini insya-Allah. Kalau next week, kalau belum exam kan. Okey. So kehadiran untuk online lagi ramai daripada bila buat yang bersemuka. Cuma adakah berkesan? InsyaAllah berkesan Okey. So itu saja untuk malam ni. Kita dah 10 suku. Awak teruskan apa yang nak buat malam ni. Nak terus study untuk kimia pun silakan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Thank you, Sama-sama. cikgu. Ya, cikgu. Sama. Terima kasih Cikgu Wan. Ya, sama-sama.